Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nurul Akila Khairin binti Nur Azman dari Sekolah Menengah St. John Tuaran. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 dan Ketua Pengawas Pusat Sumber. Pada hari ini, saya akan membuat ulasan nilam berkaitan tajuk buku OMG A+. Buku ini dikarang oleh Ain Maisara dan Haziq Rizwan. Antara watak dalam cerita ini ialah Sophie Riana, Profesor Majid, Didi, dan lain-lain. Buku ini mengisahkan tentang Sophie Riana, seorang pelajar tingkatan 5 yang menghadapi cabaran dalam pelajarannya. Raina merupakan anak tunggal dan dibesarkan sendiri oleh ayahnya iaitu Profesor Majid. Oleh kerana ayahnya merupakan seorang yang berpangkat tinggi dan berpengaruh, dia ingin Raina mendapat A+ dalam semua subjek SPM-nya. Oleh itu, Raina telah berusaha bersungguh-sungguh, namun dia hanya mendapat 5 A+, 2 A dan 3 A- dalam peperiksaan percubaannya. Bapa Raina sangat marah dan mengungkutnya bahawa jika dia tidak berjaya mendapat A+ dalam semua subjek SPM-nya, dia tidak akan dibenarkan untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara sekalipun dia mendapat beasiswa. Raina pula semakin tertekan apabila kehadiran pelajar baru Didi yang sangat pandai. Oleh kerana Raina tidak mampu mengalahkan Didi dalam pelajarannya, Raina telah meniru dalam peperiksaan percubaannya. Malang tidak berbau, Raina telah ditangkap oleh guru disiplin sekolah mereka iaitu Cikgu Amna. Bapa Raina iaitu Profesor Majid telah dipanggil ke sekolah dan bapa Raina sangat marah sehingga dia menampar Raina di depan halayak ramai. Sejak daripada peristiwa tersebut, Raina dan bapaknya langsung tidak bertegur sapa. Didi telah mendekati Raina dan cuba berkawan dengannya. Didi juga telah memberikan banyak tips belajar kepada Raina. Pada majlis restu ibu bapa, bapa Raina telah hadir ke sekolah dan meminta maaf kepada Raina kerana telah menamparnya sebelum ini. Akhirnya, hubungan Raina dan bapaknya baik semula kerana mereka membuang yang keruh dan ambil yang jernih. Akhirnya, berkat doa dan restu bapa Raina, dia telah mendapat keputusan yang cermelang dalam SPM iaitu 9 A+ dan 1 A. Antara pengajaran yang dapat diambil daripada buku ini ialah kita hendaklah rajin menimba ilmu dan kita juga hendaklah jujur dalam menjawab peperiksaan kita. Kita tidak seharusnya menipu dan meniru kerana dengan menipu dan meniru kita tidak akan mendapatkan keputusan yang cemerlang. Buku kedua ialah Projek Diet Ain Maisara dan buku ini ditulis oleh Ain Maisara sendiri. Buku ini menceritakan watak utama Syuhada yang dulunya sangat aktif dalam sukan. Syuhada telah berhenti dalam kegiatan sukan untuk menumpukan fokusnya dalam pelajaran dan SPM. Oleh kerana Syuhada telah berhenti bersukan, berat badannya telah mendadak naik kerana asyik makan. Syuhada nekat untuk menurunkan berat badannya setelah membaca blog penulis kegemarannya iaitu Ain Maisara yang sedang menjalankan misi diet. Buku ketiga ialah OMG Gila Shopping. Buku ini mengisahkan tentang remaja Nina Jurina yang sangat obses dalam membeli bela. Satu hari, bapa Nina iaitu Datuk Syukri tergerak hati untuk menyemak bil kad kredit Nina. Alangkah terkejutnya apabila mendapati Nina telah berbelanja lebih dari 10,000 dalam masa sebulan. Sebagai hukuman, bapa Nina telah menyekat kad kreditnya dan paksa Nina untuk tinggal bersama makciknya iaitu Makcik Syuhada yang sangat kedekut. Ketika tinggal bersama Makcik Syuhada, Nina telah belajar untuk membezakan yang mana satu keperluan dan kehendaknya. Akhirnya, Nina telah menjadi seorang yang berjimat cermat dan tidak lagi obses dalam. Buku ini bertajuk OMG Gila Buku.
Buku ini menceritakan tentang remaja Aida tua yang sangat obses membaca buku sehingga prestasi akademiknya menurun. Ibunya telah menyekat perbelanjaan bulanannya dan juga menyita buku-bukunya supaya dia dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran. Aida terpaksa mengetepikan hobinya yang gemar membaca dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Aida telah mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaannya dan ibunya juga tidak lagi menyita buku-bukunya. Buku terakhir ini bertajuk Bilik Atas Lawan Bilik Bawah. Buku ini menceritakan tentang cinta dan kasih. Mereka sentiasa bertengkar dan bergaduh. Tanpa mereka ketahui, mereka adalah kembar yang terpisah semasa kecil. Walaupun mereka sering bergaduh, guru kelas mereka telah meletakkan mereka di dalam satu kumpulan yang sama untuk projek bertajuk Keluarga Saya. Semasa kasih membentangkan tentang keluarganya, barulah cinta sedar bahawa mereka adalah kembar yang terpisah. Akhirnya mereka bersatu semula dan hidup bahagia bersama. Sekian, terima kasih.